السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Ikhwan, Alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim. Rasanya ikhwan, kita sampai pada muka surat 68. Iaitu perkara yang ke-14. Itu kesimpulan daripada yang kita baca tentang tuntutan-tuntutan mengikuti Alkitab dan Sunnah. Kita masuk kesimpulan yang ke-14, iaitu contoh teladan bagi umat Islam dalam segala urusan agama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan kepada umat Islam dalam kehidupan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, ini tak dapat kita guna apa-apa kalimat untuk menafikan. Sebab melihat kepada makna Rasul, melihat kepada makna utusan Allah Ta'ala, melihat kepada makna Rasulullah, kalimah Rasul disambung dengan kalimah Allah, diidhafahkan, disandarkan pada kalimah Allah, bermakna Allah mengutuskan dia dengan tujuan, dengan sebab, bukan diutuskan dalam keadaan kosong begitu, tidak. Ayahsabul insan an yutraka suda. Adakah insan, manusia, menyangka kami buat dia, kami bagi makan, bagi rezeki, kami uji dia dalam keadaan kami biarkan dia begitu sahaja? Ayahsabul insan, adakah insan mengira an yutraka suda, kami tinggalkan dia begitu sahaja? Tidak. Tidak. Setelah Allah buat kita dalam keadaan begitu ajaib, kejadian manusia ni sangat ajaib. Daripada dia kecil, daripada mana asal dia disimpan dalam rahim mak dia, kemudian dia berkembang dalam rahim beberapa bulan, kemudian dia dilahirkan. Kemudian bila dia dilahirkan ke dunia, tak sama macam binatang. Binatang lembu, rebau, mak dia, beranak dia, hanya dalam 1 jam, 2 jam dia telah hidup. Dia telah boleh ragut rumput sendiri, dia boleh lari ke padang yang luas. Tapi manusia tidak. Makan masa puluh tahun untuk berdiri sendiri, berdikari, mencipta, mencari harta, mencari kehidupan. Adakah semua macam tu Allah Ta'ala buat dalam keadaan yutraka sudah? Allah membiarkan manusia begitu sahaja? Tidak, tidak. Tuhan telah mengeluarkan modal dan laba yang sangat besar. Allah dah mengeluarkan satu modal yang besar untuk hamba-hamba dia yang bernama insan. Maka tentulah daripada modal yang besar ini, bisnes dia juga besar. Bisnes dia juga besar. Dan bagi insan yang terlupa kepada Allah, balasan dia cukup besar. Allah buang dia masuk ke neraka. Neraka dengan isi dia, dengan penghuni dia, dengan azab dia, bukan tempat yang kecil-kecil. Kenapa Allah begitu marah sehingga dia cipta neraka? Allah buat neraka untuk manusia. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
Dalam ayat itu Allah Ta'ala katakan tentang fa'amman wa amman khaffat mawazinuhu, tentang orang yang ringan amal dia, ditimbang di hari akhirat, tengok langsung tak ada amal baik, maka Allah Ta'ala kata dia dihumban ke neraka hawiyah. Kamu tahu kan neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah, api yang melonjak-lonjak. Dan dalam hadis pula Nabi sebut orang yang masuk neraka ni kulit dia 40 hasta. Kalau kita fikir sekali, kenapa Tuhan buat sampai macam tu? Dia marah apa ni? Kulit 40 hasta. Satu batang gigi sahaja Nabi kata seperti Jabal Uhud. Allah ubah dia begitu teruk sekali. Kenapa? Sebab Tuhan telah memberi perjalanan kepada manusia. Allah hantar Rasul, Allah bagi agama. Sekarang sampai masa Allah mengira balik. Murka Allah Ta'ala ni tinggi bagi orang yang hidup sampai tak kenal Tuhan, sampai tak ambil tahu, sampai tak bertasbih, tak bertahmid, tak bertakbir, sampai tak ambil tahu langsung Rasul yang diutuskan. Marah Allah Ta'ala ni sampai peringkat dia bubuh manusia dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Dia bubuh manusia di situ. Tapi kalau Allah sayang dengan manusia tu, manusia dengar kata, ikut cakap, Allah Ta'ala bagi kepada dia satu nikmat ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah bagi balasan yang sempurna yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas kata dia nak dapat lagu ni. Kesemua itu ikhwatul iman ada pada perkara yang ke-14 kita belajar ni, iaitu insan wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dah buat macam-macam. Manusia tak boleh hidup macam cara dia sendiri tanpa beragama, tidak boleh. Nabi ajak kita 24 jam sehari semalam, 24 jam sehari semalam. Dalam 24 jam kena salat 5 kali sehari semalam. Nabi yang tentukan kita makan itu, kita makan ini, dalam senarai permakanan ada halal ada haram. Nabi yang tentukan kehidupan ini ada seronok dia, kehidupan ini ada hiburan dia. Tetapi Nabi juga menentukan batas-batas yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala dan yang tidak dibenarkan. Pakailah apa kita nak pakai, tapi ditentukan pakaian-pakaian yang kita tak boleh pakai. Mendedahkan aurat langsung tak boleh. Semua ini wajib kita teladani Rasulullah. Dan tidak ada alasan bila insan bangkit di hadapan Allah Ta'ala, kenapa hang hidup macam ni? Kenapa hang merapu macam ni? Kenapa hang pelik sangat daripada orang ni? Saya tak tahu. Ini semua tidak ada alasan. Apa modal paling besar? Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Kemudiannya Allah memberi kepada kamu pendengaran, Allah memberi kepada kamu penglihatan, dan Allah memberi kepada kamu perasaan sekeping hati yang boleh merasa, boleh menilai, supaya kamu bersyukur kepada Allah. Jadi apa modalnya manusia perlukan? Manusia hanya perlu modal telinga untuk dengar. Manusia hanya perlu modal mata untuk melihat dan hati untuk memahami. Maka semua tu Allah Ta'ala dah bagi dah pada manusia. Tidak ada alasan. Ikhwatul iman, kesimpulan yang ke-15, setiap kalimah yang diucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia ada hubungannya dengan agama dan urusan ghaib yang tidak dapat diketahui akal dan tidak pula percubaan, maka hal itu merupakan wahyu daripada Allah kepada beliau dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Ini lagi satu kesimpulan. Apa dia ikhwan? Setiap kalimah yang keluar daripada Rasulullah, setiap kalimah yang Nabi sebut yang berhubung dengan urusan agama, yang berhubung dengan urusan agama yang Allah tentukan dalam bentuk kehidupan,
Lebih-lebih hak Nabi cakap itu berhubung dengan benda gaib, dengan dosa, pahala, syurga, neraka, akhirat, yang berhubung dengan mati, berhubung dengan seksa dan nikmat lepas mati, yang berhubung dengan mahsyar, yang berhubung dengan dalam kubur itu ada nikmat dia, dalam kubur itu ada himpitan dia, dalam kubur itu ada azab dia. Semua ini benda gaib yang akal kita tak boleh nak buat percubaan. Benda tu betul ke tak betul? Kita nak test tak boleh. Seorang Muslim wajib percaya itu wahyu daripada Allah dan dia kena terima. Oh dahsyat nah bila Quran sebut tentang orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang selamat itu, ciri-ciri orang yang akan terbimbing ke jalan yang benar itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minu, dia tak kata alladzina ya'lamuna bil ghaib. Dia tak kata mengetahui ghaib, dia kata beriman dengan benda ghaib. Kalau mengetahui rasanya macam kita ni lah. Macam kita ni lah, kita kata kebanyakan kita ini mengetahui benda yang gaib. Tapi hasil daripada kita tahu benda gaib ni duk jadi pelik-pelik juga. Pelik-pelik itu duk jadi juga. Pasal kita hanya ya'lamunal ghaib, kita hanya mengetahui benda gaib. Tapi Allah menyebut yu'minuna bil ghaib, mereka mengetahui, mereka beriman dengan benda gaib. Mengetahui dengan beriman lain. Macam kita hari ni, kita mengetahui, kita banyak maklumat, tapi benda gaib tu dia tak masuk dalam hati kita, dia tak bagi bekas, dia tak masuk, dia tak picit, dia tak sentuh hati kita. Pasal tu tentang mati bila-bila masa, tentang dosa menjadi bebanan hidup, tentang jauhnya kita dengan Allah Ta'ala ini, ada kena mengena. Makin jauh kita dengan Tuhan, makin Allah menguji bebanan hidup begitu kuat. Makin hampir kita dengan Allah Ta'ala, Allah membuka ruang-ruang kemudahan. Ruang-ruang kemudahan, bukan ruang-ruang kekayaan, ruang-ruang kemudahan hidup. Ruang-ruang kemudahan hidup. Macam ayat Allah Ta'ala berfirman tentang man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja bukan kekayaan, tapi ruang-ruang kemudahan hidup. Diberi kemudahan, diberi kemudahan, diberi kemudahan. Patut susah tapi Tuhan permudahkan. Patut kena ke orang lain dah jadi masalah besar, kena ke kita Tuhan mudahkan. Kesemua ini ada hubungan dengan alam ghaib. Dan sayang ikhwan, pelajaran alam ghaib ni pelajaran yang tak ada di sekolah Pak Mik. Kita mengaji sekolah kan, 40 minit satu pelajaran agama cikgu ajar, alam ghaib tak ada. Tak ada. Tajwid cikgu ajar, sejarah cikgu ajar, fiqh cikgu ajar, alam ghaib cikgu tak ajar. Cikgu dengan anak murid dua serupa. Tak tahu. Tak tahu dah alam ghaib. Dan alam ghaib kita ni pun pelik sikit. Alam ghaib kita ni duk ada atas mana? Misteri Nusantara. Itu alam ghaib. Detik 12 malam ke atas. Itu pelik-pelik. Detik 12 malam ke atas ni tunjuk macam-macam. Bawa teksi, passenger, tahan teksi, masuk, tak tahu sampai tempat kawan tu nak pergi, tengok passenger tak ada dah. Bila masa dia turun, yang tu kita panggil misteri di sebalik detik 12 malam. Ini bukan ghaib. Benda yang kita boleh rasa, kita boleh tengok. Ini ghaib, masalah kita nak bangkit di hari akhirat. Allah Ta'ala itu ghaib. Walladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang beriman dengan Rabb dia yang ghaib, pada mereka itu keampunan dan balasan yang sangat besar di hari akhirat. Ikhwan, ke-16, As-Sunnah merupakan penjelasan bagi Al-Quran yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua As-Sunnah, semua perilaku Nabi ni, pelajaran dia, bimbingan dia, pertunjuk dia, kesemuanya merupakan penjelasan daripada Al-Quran. Penjelasan daripada Al-Quran. Kita mesti faham Al-Quran. Kita mesti menghafal seberapa banyak ayat Quran yang kita boleh hafal. Sebab Quran ini Allah Ta'ala dah sebut dah diturunkan daripada sisi Allah, dan Allah Ta'ala memelihara. Kata para ulama, bagaimana Allah Ta'ala pelihara ayat dia?
begitu Allah pelihara orang yang menghafal ayat-ayat dia. Kalau Allah jaga ayat Quran itu, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami pelihara. Kata para ulama, termasuk dalam pemeliharaan Allah orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang memelihara Al-Quran. Allah pelihara orang tu. Allah pelihara orang tu. Oh, subhanallah, berkat. Tengok satu hafalan yang sangat pelik. Hafal aja. Kita hafal banyak juga. Lagu-lagu, skrip-skrip, filem-filem. Kita hafal juga. Peta-peta, map-map. Pun kita hafal juga. Tapi kita duk hafal benda tu, dia tak bagi satu rahmat pada kita. Cuma kita boleh rasa satu je. Kita kalau hafal satu lirik, kita tak akan disesatkan dengan lirik tu. Kita dapat petunjuk dengan lirik tu. Orang lain menjanji salah, kita menjanji betul. Quran, bila kita hafal dia pelik. Dia bawa rahmat, dia bawa sakinah, dia bawa ketenangan, dia bawa kedamaian. Dan dia mengatur kita agar langkah kita tak salah. Khitah kita tu tersusun. Dan ada syafaat di hari akhirat. Ada syafaat di hari akhirat. Kalau kita tafhim dia, kita faham dia, kita amal dia, dia memberi kepada kita rahmat di dunia dan rahmat di hari akhirat. Pasal itu dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu ada ubat, Quran itu ada rahmat. Quran itu syifa lima fi sudur. Dia boleh mengubati apa yang ada dalam hati-hati manusia. Dia boleh mengubati apa yang ada dalam hati-hati manusia. Sampai pada kita tengok yang dekat-dekat dengan kita ni, budak-budak remaja putih cinta. Kawan dia bawa pergi jumpa bomong. Bomong bagi minum apa pun tak tahu lah. Lagi raplah. Budak ni jadi raplah. Tapi bila dia jumpa satu kawan dia juga, kawan dia tu bertudung, berjubah. Kawan dia kata, awak nampak hang pelik sangat ni. Dia pun cerita putih cinta. Kawan dia suruh baca Alam Nashrah banyak-banyak. Hari dia baca Alam Nashrah tu, berapa bulan kemudian dia lebih tenang daripada hari dia tak baca Alam Nashrah. Ini pengalaman budak-budak remaja. Apa dia panggil? Generasi Y. Kalau tak silap. Nama filem tu lah apa? Nama rancangan tu Generasi Y. Generasi Y ni maksudnya generasi baru ni Pak Min. Y. Kalau dia Z, dia tamat terus. Dia generasi Y, dia tak Z lagi. Saya tengok di situ lah. Dia raplah baca Alam Nashrah lah. Oh, subhanallah. Tang situ pun telah ada rahmat ilahi. Cuba bayang orang yang hafal dia, orang yang faham dia. Dia boleh tahu apa yang tersurat di balik apa yang tersirat di balik yang tersurat. Al-Quran harus dijabarkan dengan as-sunnah. Ditampung, dikapit dengan sunnah. Bahkan as-sunnah sama dengan Al-Quran dalam sifat wajib, taat dan mengikuti. Kita kena pegang dua-dua, Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Cuma bila kata sunnah Nabi, kita kena tambah lagi satu kalimah, sunnah-sunnah yang sahih. Sunnah-sunnah yang sahih. Dia bukan sunnah-sunnah yang sombrono. Tidak. Kita tak boleh amal sunnah seenak edewe. Tidak boleh. Tidak boleh faham. Nahi kabi-kabi nahi. Tidak boleh. Sunnah ni yang sabitah, yang sahihah. Yang sabit, yang jelas, yang benar, yang telah dibuktikan dia. Dia adalah kebenaran. Maka sunnah Nabi dengan Al-Quran seiring dan sejalan. Sunnah Nabi dengan Al-Quran saling memberi penjelasan. Tinggal satu, ambil satu, sesat. Dia kena pegang dua-dua. Apa-apa yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa-apa yang diharamkan Allah. Demikian pula segala sesuatu yang dibawa Rasulullah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka dia sama dengan Al-Quran dan berdasarkan keumuman hadis. Hadis nombor 5 dia kata. Apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah, itulah yang diharamkan oleh Allah.
Kerana Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, kamu terima. Allah suruh kita terima apa yang Nabi bawa. Termasuk Nabi kata ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram. Fakhuzuhu wa ma nahakum anhu. Apa yang Nabi tegah kamu daripada dia, fantahu, kamu kena jauhi. Allah bagi lesen kat Nabi. Tapi dalam masa yang sama, Allah monitor Rasul dia. Dalam masa yang sama, Allah bimbing Rasul dia. Lidah Rasul, hati Rasul, emosi Rasul, akal Rasul, budi Rasul, Allah pelihara. Pelihara supaya tidak terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan. Kemarin lepas daripada saya baca khutbah, yang jangan cerita ke orang lah, ni kita punya hal lah, cerita ke orang tak dibenarkan, no entry lah, tak boleh cerita lah. Kita orang kampung banyak kan, kita faham lagu kita, tapi kita pergi kat bandar Sat, kita tengok yang main semayang ni naik berabus. Kita duk ingat berabus ni tak ada, dalam mimpi je, rupanya ada betul. Jenis pintu vacuum sendiri, jenis lepas steering tak masuk parit. Steering kita lepas, sedang-sedang kita duk atas ketewak dah. Elemen lari, balansi lari. Ada satu orang dengar khutbah, dia pakai jubah, orang tua, orang berumur, orang tua, putih, janggut putih. Habis solat datang, dia peluk saya. Dia peluk, basah bau saya, dia menangis. Menangis. Saya kata, semoga Allah berkati pakcik, hidup pakcik. Dia kat telinga saya, dia kata, saya takut Allah. Dia kata, saya takut Allah. Kita duk baca khutbah belah kampung ni, depa lena. Dah lena mengeroh lagi ke atas. Buat perangai lagi. Kita turun, depa pelari kasut kita pula. Perangai orang kampung ni kan. Bila pergi semayang kat bandar ni, kasut nak masuk masjid tu susun macam parking kereta keluar senang. Muka kasut ke arah nak keluar. Itu bayang, saya ingat baca ilmi kena start susun kasut lagu tu. Ya, ikhwan. Kalau tak boleh tempat kasut pun susun kasut, jangan nampak macam rumah setan. Rumah setan ni kasut bersepah. Parking kasut kita elok-elok, parking kereta kita elok-elok. Orang sunnah ni bila parking kereta jangan bagi susah orang keluar. Ada dua kisah lah saya nak sebut dalam sini. Saya sebut pasal kasut dululah. Saya pergi ceramah. Sekali saya sebut pasal khutbah ni, kasut dulu. Saya pergi ceramah. Ada satu tempat tu saya tak sebut nama, saya pergi ceramah bab ni. Yang main dengar ceramah ni, dia lebih mudah kita cakap orang putih daripada cakap Melayu. Orang tu banyak cakap Melayu dia tak faham, tapi dia Melayu. Cakap orang putih dia angguk. Jadi bila saya nak masuk dalam tempat macam ni lah, dewan ke surau saya pun tak tahu. Macam ni lah ceramah. Jadi saya masuk, kita ni kampung punya mai. Kita parking kasut lagu kampung lah. Satu utara, satu selatan. Tak lagi nak keluar, kita tendang dua-dua bercentum sekali, baru kita sorong. Ada ni. Cara kita lah orang kampung. Melemui punya orang, duduk pun bendang. Apa dia kata? Di sini, orang tak tengok penceramah tu siapa. Tapi dia nak tengok penceramah tu macam mana. Kalau penceramah tu bab kasut tak selesai, kami tak dengar. Dan saya kutip bab ni, saya parking elok-elok. Subhanallah. Kata dia apa? Depa ni terlibat dengan orang bukan Islam antarabangsa. Dia kata di Amerika, pergi berdakwah di Amerika. Baju redot, penceramah baju redot. Tetapi dia parking kasut tu menyebabkan orang bukan Islam dengar dan masuk Islam. Kalau ada orang Islam mai
cakap pandai, boleh baca hadis, tapi parking kasut tak lepas, dia tak bagi cakap. Apa nak panggil yang ni? Dia punya, kalau dalam tasawuf ni, makam dah tinggi dah. Ni bukan makam nombor 2, nombor 3, ni makam wali. Orang bukan dahaga nak dengar kita. Orang dahaga nak tengok apa yang kita dah buat dengan apa yang kita tahu. Oh, dahsyat. Saya tengok bak kasut, saya kata nak kena balik . Nak kena balik, kena sapu rumah semua balik, kena susun kasut elok. Satu juzuk daripada ajaran agama, kasut. Saya ingat masuk tandas mereka boleh makan karipap dalam tandas. Tak rasa mengelan. Maknya tengok tandas dia tu nak maknya. Tandas kita ni masuk, saat ni kuning tang situ, biru tang sini, biji kemia tang situ. Subhanallah. Kita duk bercakap Islam, kita duk bercakap sunnah, depa bukan bercakap sunnah, depa sedang buat sunnah. Kita baru duk bercakap, depa buat. Depa dah dahului kita. Tapi depa taklah hafal hadis macam kita. Kita baca Al-Ibana, kedudukan, depa tak tahu hadis-hadis, tapi agama tu lebih dalam bentuk buat. Depa buat. Amalan depa. Oh, subhanallah. Yang ni saya ingat kita tu saya pun pakai elok tadi. Jadi kita bila pergi pancuk lepas ni baca ilmi, jangan biar satu belah sana, satu belah sini. Tak elok. Kita masuk pancuk, kita dah pam semua, flash semua dah cantik. Kalau ada kasut kita tu pasiak dalam tandas, ambil pam semua bagi hilang, baru kita keluar. Lampu jangan lupa tutup. Pasal apa? Kita mengaji sunnah di sini ada terjemahan agama. Orang mai tengok pancuk kita, kalau lagu ni tara pancuk mengaji sunnah, biar aku tak biar mengaji sunnah, pancuk aku elok lagi. Maka image sunnah itu jatuh. Pasal apa? Pasal kita. Jadi kita kena hati-hati, ikhwan. Kita kena belajar. Kita kena belajar daripada sini. Yang kedua saya nak cerita hak tu lah, hak khutbah tu. Yang menangis hati bau saya ni, Datuk. Tengok dia naik Mercedes. Tapi saya duk fikir, ada juga Datuk takut Allah. Kita duk ingat Datuk ni semua kira panggil pelik-pelik lah. Kita dah ingat lagu tu lah. Pasal kita orang kampung, pasal duk keluar TV ni semua Datuk pelik-pelik. Duk tunjuk dalam gambar kan, Datuk kahwin lagi, Datuk pelari anak kawan tu. Kira Datuk ni kira tak elok . Tapi semalam kita jumpa Datuk yang elok. Rupanya Datuk ni pun ada dua, Datuk sunnah, Datuk bid'ah. Datuk sunnah dia elok. Dia menangis. Saya ingat saya duk tanggung bau dia, dagu dia atau bau saya dalam 2 minit juga. Dia menangis. Dia kata, saya takut Allah. Saya takut Allah. Oh, dahsyat. Maknanya kita duk tengok dia tu, kira Pak Mit kita ni dah lapor kali tau. Apa pun tak ada. Tak tahu, tak takut Tuhan lagi. Sembayang tak. Aurat tak jaga. Cakap pelik-pelik. Buat pelik-pelik. Tak ada hormat orang. Hidup beragama tapi agama macam tak ada. Hak Datuk ni, dia ada segala-gala dalam dunia. Kawan masa habis khutbah masuk dalam pejabat masjid, dia lah abang saya, kata Ustaz tahu Datuk tu baru ni ada penceramah mai. Penceramah tu main dengan motor. Dia tengok penceramah tu main dengan motor, kena hujan 2 titik, dia beli kereta sebiji bagi terus. Dia beli Myvi bagi terus. Yang menangis kat Ustaz tadi tu, dia tu lah. Saya pun tak tanya nama dia, saya terpegun. Ada orang telah diasuh agama dia. Dunia ni dia ada. Saya punya duk bayang, lagu ni kan yang kata Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, lagu ni kan?
Bukanlah bandingan dia kan. Tapi ada juga orang yang biasa duk dengar agama ni duk menangis lagu kita lah. Kita menangis ni 2 in 1, duit tak ada pun menangis juga. Tu pun sedih jugalah. Sedih dengar Nabi buka puasa dengan kurma, menangis. Bukan menangis pasal Nabi tu, menangis pasal hari ni buka puasa tak ada apa. Yang tu yang dia touching kuat sikit tu. Tapi yang menangis ni Datuk, di rumah dia ada orang gaji, pagar karen, ada tukang kebun, anak hebat. Dalam macam tu dia kaya. Anak Datuk hafaz Quran. Saya tak boleh bayang. Kita duk harap duk di kampung ni kan, hafal Quran, rupanya anak tu imam paling jemuan. Paling jemuan. Tapi di sana CEO anak hafaz Quran. Kita tak sangka yang keluar tu anak CEO. Kita duk ingat anak angkat. Keluar dengan pakai jubah hitam, tudung semua elok. Anak dia. Kita pun cakap cara kampung kan, biasa duk hantar ayak ni orang ni lah, orang gaji kan. Kita dapat orang gaji mana elok lah. Bukan orang gaji, anak saya. Aku kata anak pakai tudung. Anak saya hafaz Quran. Kita ni dia panggil ustaz, lam yakunin duk silap lagi baca. Dia panggil ustaz ni, lam yakunin duk silap lagi. Hari ada pulut kuning lancang baca, hari tak ada. Masya-Allah ya kawan. Semoga kita duk masuk keluar dalam Baitul Ilmi ni, kita dapat lah benda tu. Kita dapat terjemahkan agama. Kita dapat buat apa yang agama suruh kita buat, kadar mampu kita, akhlak kita. Kita jaga supaya orang dapat petunjuk Allah Ta'ala dengan akhlak kita. Dengan akhlak kita. Orang tengok-tengok, mana main ni? Cakap pun lemah lembut, tak ada tengking orang. Mana main ni? Tengok-tengok Baitul Ilmi. Satu name tag kita bagi kat dia. Kan? Satu kad kita bagi kat dia. Apa dia Baitul Ilmi ni? Mai sekali tengok. Mai sekali tengok. Yang tua sayang yang muda, yang muda pandai hormat yang tua. Kita harap satu masa nanti di Baitul Ilmi ni, hari kita makan, setiap orang minum air dalam cawan, dia basuh sendiri. Kita harap macam tu. Orang putih panggil apa? Respon. Yang tu nak sebut yang tu. Dia rasa tanggungjawab dia tu. Pasal apa? Pasal agama ajak kita jangan bagi susah orang. Agama sampai sahabat Nabi yang bernama Hizam bin Hakim dalam hadis Bukhari, bila Nabi nasihat dia, Hizam buat macam ni, buat macam ni sampai hari Nabi wafat dia tua, dia naik kaldai, tengah-tengah naik itu tongkat dia jatuh. Dia tak suruh orang pergi ambil. Wahai dia tua, dia turun dia pergi ambil. Orang kata pak cik kami ambil lah. Dia kata tak, Nabi pesan kat aku jangan bagi susah orang. Dahsyat. Dahsyat lah. Satu masa nanti, bukan hari ni. Hari ni saya basuh tak apa. Hari ni saya basuh tak apa. Satu hari nanti. Mungkin saya pun dah mati dah lepas tu. Satu hari nanti. Apa yang ada di tangan kita, sampah duduk depan mata kita, kitalah orang yang tengok, kitalah orang yang bersihkan dia. Masa tu orang mula tengok kita. Saya teringat dalam, tapi gambar ni lama dah lah. Gambar ni lama dah. Iaitu tak silap saya dalam tahun 93 ke 94. Masa Darul Arqam nak diharamkan. Ada satu live dalam TV panggil Ustaz Syari yang mati kan. Duduk dalam TV, dia interview cara live. Mulut pun berbuih. Apa ubat dia buat bagi kita pun tak tahu. Jadi ada anak-anak murid yang kita kata anak-anak murid wing kanan ni, dia interview, macam mana awak ni boleh ikut Ustaz Syari ni? Awak dah tahu dia salah. Salah satu doktor tu, mamak-mamak sikit tu, dia kata apa? Saya tengok Ustaz Syari ni, saya berkenan tahu mana? Saya tengok bila dia makan, dia boleh kongsi makanan tu dengan orang lain. Dia boleh makan sisa orang. Dia boleh minum air daripada bekas orang. Yang jatuh tu orang tak mau.
dia boleh sapu dengan tangan dia, dia boleh makan. Saya rasa manusia ni kalau boleh buat tahap lagu tu, saya rasa dia bukan orang, dia malaikat lah. Sebab kita ni pun bekas anak pun tak makan lah. Tambah main anak yang kuku tak potong, lebih ramah nasi lagu tu, pakai Lego lah tong sampah lagu tu lah. Tapi dia boleh makan. Orang ikut dia. Orang ikut dia. Satu hari nanti kita harap siapa yang belajar masuk keluar daripada baca ilmi, dia tengok jam tak ada bateri, dia tak payah tanya, dia keluar dia pergi buh bateri. Tak payah tanya. Ilmu tu dia main sendiri. Dia masuk, ni kapet ni tak vacuum lagi, terus ambil vacuum daripada rumah, main vacuum. Dia tak payah tanya, tak payah buat surat permohonan, bolehkah saya berkhidmat? Tak payah. Ini bukan government staff ni. Tengok apa yang diperlukan, dia masuk main. Subhanallah ikhwatul iman. Tapi kita belajar di sini apa dia ikhwan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar daripada mulut dia, itulah yang Allah Taala terima. Manusia bisa selamat dari kesesatan dan penyelewengan. Manusia boleh selamat dari sesat dan boleh selamat daripada penyelewengan hanyalah dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang demikian itu merupakan hukum yang tetap berlaku terus sampai hari kiamat. Dan tidak boleh memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali kita boleh selamat daripada sesat. Boleh selamat. Kita boleh selamat. Kita boleh selamat daripada penyelewengan. Semua tu boleh berlaku. Tapi macam mana kita nak buat? Apa plan tindakan kita? Satu saja, berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Lan tadillu abadan. Nabi kata kamu tak sesat. Dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kesemuanya terus. Lepas itu ditulis buku Khus Aqidatuka Minal Kitabi Was Sunnah Ala Fahmi Sahabah. Ambillah akidah kamu daripada Al-Quran dan Sunnah seperti yang telah dipahami oleh para sahabat. Seperti yang telah dipahami oleh para sahabat. Bukti dia ikhwan, para sahabat ini hidup dalam jahiliah, bengih, kasar. Para sahabat ini hidup dalam keadaan tak tahu nak kata apa, tetapi boleh diubah kehidupan mereka dengan Islam. Rajin minum air dengan tangan kiri, suka sangat. Dalam hadis Imam Muslim, minum air dengan tangan kiri. Nabi mai-mai, Nabi kata jangan minum air dengan kiri kerana itu daripada perbuatan syaitan. Allah tak suka orang makan minum dengan kiri sedangkan kanan berfungsi. Kecuali dah lembek dah, kena potong tak ada, tak boleh nak angkat, berbalut, sakit, itu lain bab. Itu semua kes darurat. Kes darurat ni bukan kata makan dengan tangan kiri. Kalau rebah pendek lalu pun boleh tokak dia. Tapi ni tangan boleh duk angkat elok. Pasal apa? Pasal apa orang panggil? Western punya culture. Barat punya peradaban. Makan daging kena hiris dengan pisau, ambil garpu tikam, jolok dengan kiri. Kalau potong, jolok dengan kanan, barat anggap mana punya kok diang duk mai. Nabi ubah. Daripada makan masuk tandas. Orang dulu masuk tandas, keluar tandas tak penting kaki apa, yang penting khazanah dalam ni nak buang. Nabi ubah, masuk kiri, keluar kanan, masuk baca doa, keluar baca doa. Nabi ubah dan mereka menerima perubahan itu. Jahiliyah, minum arak biasa, lempang anak biasa. Sikit punya isu, perang 7 tahun, 8 tahun. Kan? Isu apa? Sampai ambil bungkus nak balik. Ramli kata, ayah, sekarang sudah 4 pagi ayah. Taik punya pasal mau berkelai 4 pagi ayah. 4 pagi, sikit punya isu. Taik saja. Anak sayang punya pasal, saya angkat taik, saya buang. Tapi anak tendang taik itu kena muka saya. Pasal itu saya marah sama dia. Marah taik punya pasal. Arab sikit aja punya pasal. Apa dia? Kambing hamba Allah ni
Pergi makan rumput sampai termakan 2-3 helai rumput dia. Dia berpegang dah. Perang sampai 3 generasi. Perang 3 generasi. Hang tikam aku tikam hang. Pasal apa? 3 helai rumput. Macam Sudin marah kat kawan tu kan. Ini apa ni? Belacan punya pasal sampai nak bunuh-bunuh. Buatlah ikan mah ke, buatlah ikan puyuh ke punya cerita. Ni belacan punya pasal. Nabi berjaya ubah, ikhwan. Nabi berjaya ubah. Tak minum arak dah, tak sembah berhala dah, tak sembah apa dah. Ikut cara agama. Maksud dia, ikhwan, manusia boleh berubah. Ini yang kita duk kata kat sini ni, ikhwan. Manusia boleh tak sesat dengan syarat dia berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah. Pelik dengan orang tak ada hal. Tapi dia daripada Alkitab dan Sunnah, kita jauh daripada penyelewengan. Ke-20, kewajipan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakupi masalah akidah maupun ahkam, hukum hakam, meliputi seluruh perkara agama, serta tertuju kepada siapa sahaja yang sudah sampai kepadanya risalah dakwah sampai hari kiamat. Kita ikut Rasulullah ini dalam bab apa, ikhwan? Start dengan akidah. Keyakinan kena ada sebagai orang Islam. Kita percaya apa tentang akhirat? Macam mana nak percaya? Acuan dia Nabi letak dah. Muamalah kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Hadis Nu'man bin Bashir, hadis Imam Bukhari, Nabi kata al-halalu bainun wal haramu bainun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainal umur mushtabihat la ya'lamu katsirun minan nas. Antara halal dengan haram itu ada perkara yang syubhat. Ramai manusia tidak tahu. Siapa yang ambil syubhat, dia ambil benda haram. Seperti Nabi kata, seekor kambing yang memakan rumput di tepi kawasan larangan, satu hari dia akan makan rumput yang dilarang. Itulah Nabi buat contoh syubhat. Maka Nabi bagi penjelasan kepada kita, kepercayaan kita, kerja buat kita, apa yang tak boleh buat, semua Nabi bagi penjelasan. Akidah, tauhid kita kepada Allah, ahkam. Apa dia ahkam? Hukum hakam hari-hari. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apa yang sah, apa yang batal. Hukum hakam. Hukum hakam hari-hari. Duk pergi keluar musafir, berapa jarak dia? Berapa hari boleh musafir? Itu nama dia hukum hakam, ahkam. Kita kena pakai ahkam Nabi. Berpakaian, warna apa boleh pakai, warna apa tak boleh pakai. Baju jenis apa tak boleh pakai, baju macam mana boleh pakai. Mari hari raya Natal, hari Christmas, pakai topi Santa Claus. Santa punya topi tu pakai putih dengan merah, merambu ekor dia. Boleh ke tak boleh? Mesti melihat kepada ahkam, hukum hakamnya Nabi bawa. Boleh tak boleh kita ni menyanyi bukan-bukan sampai lirik tu, lirik apa pun sampai tak ambil tahu dah. Kena tengok pada hukum hakam Nabi. Kesemua ni Allah Ta'ala hantar Nabi untuk kita ikuti sampai meliputi seluruh perkara agama. Dan satu orang Islam yang akal sempurna, yang aqil, yang baligh, yang akal elok, yang dah cukup umur, berkewajipan dia belajar benda ni. Berkewajipan. Saya tak tahu lah Ustaz pasal hukum hakam agama macam mana saya nak buat. Bukan alasan. Kita beranak-beranak ni, adakah handphone sebelah kita? Keluar-keluar wek-wek, ada satu handphone. Tak ada kan? Bila reti pegang handphone? Masuk sekolah menengah dah, baru reti. Masa kita duk tekan handphone tu, tak pernah ambil kursus Tapi kita tahu setiap perkembangan dia, hak baru yang mana, hak lama yang mana. Kita begitu detail. Pasal apa hati kita mau. Tapi mai kat agama, tak pernah ada masa pun. Duit ada, nak masuk kedai buku, beli satu buku, hati tak terbuka. Handphone boleh bertukar, boleh berhutang, boleh nak kaji. Boleh nak kaji, boleh baca pamphlet apa mai, semua teringat nak baca. Teringat nak baca. Dengar khutbah, dengar kuliah, dia pejam mata lena. Mai daripada apa Korea, apa pop, apa K-pop, menyanyi macam kata puru. Menari macam orang mabuk. Satu tarian orang tak pernah buat, macam orang mabuk, terkangkang, macam burut betul-betul menyanyi tu.
K-pop nama dia. Orang boleh dengar, orang boleh listen, orang boleh menyanyi, boleh hafal. Tapi main benda-benda agama, dengar kaset 2 minit menguak. Cara dengar K-pop bagi perhatian dengan cara dengar agama tak sama perhatian dia. Kawan kata, Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz, saya dengar khutbah suka lena. Pasal apa? Pasal kita dengar khutbah, kita ajak mata kita pejam. Kita ajak. Duduk-duduk pejam. Duduk-duduk pejam. Kita tak ajak masuk masjid buka Quran baca, tak ajak. Tak ajak, tapi kita pergi bayar bil apa-apa ke, kita ajak diri kita. Tunggu nombor kita lambat, duduk atas kerusi, apa majalah kita tangkap, kita baca. Ajak. Masuk masjid, pasal apa lena? Pasal kita tak ajak. Masuk, tahiyatul masjid dua kan, cari dinding. Last kali cari bawah aircon. Dia yang cadang, tak mau bagi perhatian. Tidak. Kadang-kadang kita bayar bil, aircon ada serapa tu juga, majalah ada serapa tu juga. Dalam masjid, buku ada, Quran ada, Yasin pun ada. Bukan kata Yasin, cara nak bertahlil selamat pun ada. Dia cop satu buku, dia pergi letak di situ. Tapi kita masuk, kita didik, tangan kita tak pergi ambil. Orang nak suruh zikir, orang bubuh biji tasbih selungguk dalam masjid. Selungguk. Kalau nak pakai tangan ni lambat, selungguk biji tasbih dia bubuh. Kita tak didik tangan kita pergi ambil. Kita didik apa dia? Sandang, relax, pejam mata, jalan pergi. Tersungguk. Tapi K-pop, hak tua pun dahsyat juga yang K-pop ni. Dia jalan pun macam K-pop. Kita ingat buruk dia besar. Rupanya dia jalan pun macam K-pop. Minat. Cucu minat. Wan minat. Tengok. Tak bagi perhatian. Nabi ajak kalau mengantuk ketika dengar khutbah, Nabi izinkan tukar tempat. Tak buat. Malu Allah saat ni kita bangkit orang kata apa pula. Duk kira orang kata. Layan mengantuk. Ngantuk lah. Duk tengih biji mata cuma tak terkeluar mata putih kan. Tapi duduk depan TV nak dengar berita apa ke, kita tak ajak diri kita pejam mata, tak ajak langsung. Kita ajak buka mata. Cucu lari pun, diam, ni orang nak dengar berita ni. Tapi kita baca Quran, cucu lari, kita tak marah. Sebenarnya kita patut ajak cucu kita, ni orang nak baca Quran, kena dengar, kena diam. Kita tak ajak lari, berung. Dalam rumah kita, lari, kita tak marah. Tapi kalau kita nak dengar apa nama radio klasik, Pak Cipi dulu. Nak dengar radio klasik, hampa buka siaran lain, aku hempuk radio tu kat hampa. Aku nak dengar klasik. Nostalgia lama-lama nak dengar. Kita tak adil. Lepas tu kita kata apa? Awak lah kita tak faham agama. Awak lah kita macam tu. Awak macam ni. Anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun, Nabi kata rotan. Saya ingat cucu dengan Tok Wan mampu dia nak rotan. Cucu mampu Tok Wan nak rotan, mampu. Nabi kata rotan kalau tak semayang. Antara kita, cucu kita, anak kita kena lebih rotan. Cucu kita pasal tu anak dia. Tak rotan. Nabi kata rotan kalau tak semayang. 10 tahun. Pisah tempat tidur. Kena jaga aurat. Dia dah nak besar. Luqman kata, wahai anakku, jangan buat syirik kepada Allah. Syirik kezaliman yang besar. Tak buat. Budak besar, mai 15, 16. Budak ada cara fikir. Budak dah ada kawan. Budak dah ada dia punya arus perdana dia. Masa tu kita duk ragu kepala, awak dah tak mau sembahyang. Memang dia tak sembahyang. Tunggu pula hidayah nombor 2. Dia umur 55. Lepas dia pencen, baru dia nak sembahyang. Kerana itu ikhwatul iman. Sesiapa yang kepada dia dah sampai dah dakwah agama, Allah tuntut dia sampai hari akhirat. Kenapa dia tidak beramal? Dia mesti beramal. Hari Jumaat, orang azan. Abang-bang saja hari Jumaat, orang lelaki-lelaki yang wajib sembahyang Jumaat, tidak ada benda yang mesti dia buat melainkan sembahyang Jumaat. Kecuali orang uzur. Orang yang Nabi benarkan, orang wanita, orang uzur, orang yang musafir,
Orangnya tempat hujan turun lebat. Orangnya nak keluar rumah jadi takut. Dia jaga mak dia seorang-seorang dengan mak dia lumpuh. Dia nak start motor pula, nak pergi sembahyang, nak pergi cari masjid, duduk dah 3 kilo, 4 kilo. Dia kena duduk di rumah tengok mak dia. Ini semua orang-orang yang uzur. Tapi orang yang sihat, mereka tak boleh bekerja. Tak boleh bekerja. Quran kata wazarul bay'. Bisnes sekecil mana pun tinggalkan. Quran suruh tinggal sembahyang Jumaat. Berhimpunlah manusia sembahyang Jumaat. Semua kena sembahyang Jumaat. Allah suruh sembahyang Jumaat. Tapi tak ada apa hari ni. Masjid dekat dengan kedai kopi, dia duduk kedai kopi. Sehari qadqa mati salah, dia terpa api. Tak ada. Saya teringat Syekh kata apa? Hari Jumaat ni Pak Mik dia kata, kalau ada orang yang wajib sembahyang Jumaat, tiba-tiba berkumandang azan semua habis, dia tak masuk masjid sembahyang Jumaat ataupun dia tak sembahyang terus, maka pada hari Jumaat Nabi kata tala'at fihi syams, khairu tala'at fihi syams, matahari paling cantik sinar matahari dia pada hari Jumaat. Allah mengiktiraf alam sangat istimewa pada hari Jumaat. Allah isytihar. Dan Nabi isytihar dengan amalan-amalan kita buat pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Syekh kata, kalau dah orang dah azan, khatib dah baca khutbah, masih ada laki-laki yang tak keluar mai sembahyang Jumaat, ketahuilah pada hari itu laki-laki ini binatang lebih mulia daripada dia. Subhanallah. Kalau dia tak keluar sembahyang Jumaat, binatang lebih mulia daripada dia. Kerana hari Jumaat Allah dah letak dah kemuliaan itu di mana? Sembahyang Jumaat. Jadi kita macam mana? Menantu sandak balik rumah tak sembahyang Jumaat, bukan boleh nak kata apa? Cengih. Berkawan dengan KL gangster, Abang Long, Ayanda, tak boleh kata apa? Cengih. Bapak jangan jentik anak saya, jentik anak macam jentik saya. Cengih. Nak kata apa? Wahai hari itu dia tak pergi sembahyang Jumaat, lembu rebau lebih baik daripada dia. Nilai dia jatuh dandan. Pasal apa? Hari itu Quran kata sembahyang Jumaat. Kerja yang mesti ditinggalkan, kerja yang ditinggalkan mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan. Ada kerja orang kafir boleh tolong kita buat. Hari Jumaat orang kafir kena jadi abdi kita buat kerja. Hang buat kerja. Kalau perlu bayar gaji ke dia. Orang Islam kena sembahyang Jumaat. Besar. Pasal itu daripada kecil kita asuh anak-anak kita kecil-kecil ni. Dengar azan berhenti buat kerja. Dengar azan berhenti buat kerja. Jom pergi sembahyang. Tak boleh sembahyang di masjid, sembahyang di rumah. Buat berjemaah. Tunjuk kepada dia besarnya agama. Besarnya agama. Agama ni besar. Esok mati kena kapan? Hidup tak tutup aurat, mati kena tutup aurat. Kerana pintu kubur tak boleh masuk dengan dedah aurat. Tak boleh masuk. Kecuali mati dalam laut, terbakar, ditelan bumi, meletup macam Atan Toya, meletup badan. Tak jumpa jasad. Yang tu dia balik bertemu Tuhan lagu tu lah. Tapi mati macam biasa ni, remuk kepala aksiden macam mana pun, orang kutip badan, orang basuh, orang mandi, orang kapan, orang korek tanah, orang semayang, orang tanam. Ya, tidak boleh masuk tanah kubur dalam keadaan mendedahkan aurat. Mesti tutup aurat. Allah ajak kita macam tu. Nilai kita. Tapi sayang ikhwan, hari Jumaat ni dah jadi tak. Sejak akhir ni lah baguslah di Pulau Pinang ni. Sejak akhir ni, kan Pak Mi, baru ada tulis di kedai mamak. Baru ni mamak ni punya perangai huduh lah, ya Allah. Baru tulis di kedai mamak, saya tengok apa dia, pukul 1 sampai 1.45 dia bubuh rehat. Apa dia? Solat Jumaat. Tak ada, dulu tak ada Pak Mi. Tak ada. Di atas jalan Laguna je masjid dengan dia punya kedai. Dia ni duk balun azan, dia duk balun bungkus nasi ke orang. Dia ni duk baca khutbah. No, customer dia berderet masa tu. Sembayang. Tak ada sembayang. Dia kata buat lohok. Alhamdulillah, sekarang ni ada. Pergi kedai-kedai mamak ni dia ada sikit. Mamak yang cengih ada juga, tak mau tulis lagi. Tapi dah ada dah. Alhamdulillah.
Yang tak ada mana? Belah kampung pula Pak Mik. Tak pakai akad bahak ni. Buat akad bahak, dia rasa badan dia berketui dah, kekah sangat-sangat dah. Malaikat tanya pun dia boleh handle. Orang duk khutbah, dia dengan motor je, brung, dia pergi macam tu. Dia boleh babai kawan dia. Dia tu semai jemaat, dia boleh babai lagu tu. Akad bahak punya pukulan. Jangan main-main. Hari kita balik bertemu Allah, kita kosong, kita habis. Kita semua habis. Ikhwatul iman, itu kesimpulan yang dia buat pada kita, lebih kurang 20 kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita baca. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia tak ada pilihan. Kita mesti mengikut Allah dan Rasul. Ini pula tajuk dia bawa pada kita, tajuk apa ikhwan? Dalil-dalil ijma' yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Ijma' ni pada ikhwan, kesepakatan ummah. Ummah telah satu mulut, satu nada, satu irama, satu suara pada berhimpun bahasa mereka pada menyatakan kita sememangnya wajib mengikuti Nabi. Itu nama dia ijma' dalam bahasa Arab. Ijma' orang panggil. Ulama-ulama Islam semuanya sepakat. Sama ada dia bawa ajaran sesat ke, dia bawa ajaran benar ke, pada bab ni mereka sepakat. Apa dia? Nabi Muhammad orang baik. Bab ni bukan kata orang Islam, orang kafir pun ijma' dengan kita. Dia terima Nabi Muhammad orang baik. Nabi Muhammad ni orang baik. Pak Mik ada kan? Baru ni dapat cerita, Presiden ICS cerita, satu perempuan, mamak lah perempuan ni, keling, masuk Hindu. 15 tahun duduk dalam Hindu. Dia tu asal orang Islam, dia masuk Hindu. Tapi pelik, kita Pakcik Syahar bawa kisah baru ni. India pula masuk Islam. Wanita India masuk Islam. Baca ilmi menerima tetamu muslimah, seorang perempuan masuk Islam. Alhamdulillah. Subhanallah ya akhwah. Ini 15 tahun dah dia duduk dengan lelaki dia Hindu. Ustaz Luqman pergi jumpa dengan Presiden ICS, Ustaz Zamri kita pergi jumpa. Pasal Tamil lah, nak kena cakap Tamil. Saya kalau pergi boleh dengar lah, nak cakap tak boleh. Cakap tukar pemikiran, tukar. Akhirnya dia kata budak ni hak yang mamak ni masuk Tamil ni pasal suami dia Hindu ni mati dengan arma merah duk dah tedai. Arma merah duk dah tedai, bukan kata kapok 3, arma merah. Bubuh hati dia terlentang pergi ke belakang. Akhirnya suami dia mati, ambil kesempatan tu nak pergi bawa dia pada Islam. Sembang-sembang dengan Ustaz Luqman, berdebat-debat, makan masa jam dah. Last kali dia kata apa? Dia kata apa yang Ustaz Luqman kata sebenarnya betul. Islam ni agama betul. Saya, dia kata tak masuk, tak kembali pada Islam walaupun suami saya dah mati. Dia kata satu je. Pasal apa sekarang ni saya dalam Buddhist charity, Buddhist society yang buat charity, persatuan Buddhis yang buat kebajikan umum ni lah. Mana ada orang rumah terbakar pergi bantu, dia bantu charity. Dia kata yang buat saya galat nak patah balik pada Islam, dia kata saya tak tengok orang Islam boleh buat kebaikan. Saya tak pernah tengok. Saya pernah jadi orang Islam. Kita selalu di pihak meminta, mengharap. Memberi dan memberi harapan tak pernah ada. Jadi buat apalah saya nak kembali pada agamanya rapuh macam tu. Oh, ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Pun demikian, dia mengiktiraf Nabi Muhammad betul. Dia kata dekat Ustaz Luqman dengan Presiden ICS ni, dia kata kalau orang Islam ni boleh ikut Nabi Muhammad, saya ingat saya pun tak jadi kafir lagu ni. Tapi sayang, dia kata, hampa boleh cakap je banyak, hampa boleh bagi tahu agama hampa elok, tapi hari orang nak tengok agama hampa elok, hampa lah orang nombor 12. Oh, dahsyat betul. Hak ni yang kata ijma' ni. Orang semua terima Islam agama baik. Hak kita nak baca ni apa dia? Semuanya menerima siapa ikut Nabi Muhammad dia baik, dia selamat. Ini berlaku ijma'. Tak ada siapa nak kata macam lain. Menunjukkan kebenaran
hidayah Allah Ta'ala tunjuk dah kepada kita. Cuma kita ni tak tahulah macam mana. Mungkin pengaruh hiburan, pengaruh tu, pengaruh ni, pengaruh jiran, adik-beradik, member, kawan-kawan. Tengok kawan dia pakai tudung, alamak dia terkejut, alamak hang. Ui, hang balut terus ni dia. Hang balut terus. Satu ayat kira orang muda kena tu macam kena penumbuk, melelong. Alamak hang dahsyat punya bungkus ni. Hang berubah betul kan. Dulu nampak hang muda lah, nampak macam tua, nampak macam 50-an. Kawan tu baru 32, kita pergi cakap lagu tu. Dulu anak-anak Melakan saya seorang lagu tu. Dia nak buang tudung. Kawan kata dia tua. Kawan kata dia tua, dia nak buang tudung pasal kawan kata dia tua, pakai tudung nampak tua. Tapi ada orang istiqamah. Ada orang ikhwan belajar di luar negeri, duduk dalam negeri orang kapiang. Sosial ni kita jangan cakap lah. Tetapi dia, isteri dia, anak-anak dia boleh mempertahankan busana Muslim dan Muslimah. Boleh pertahan. Dia balik Malaysia, dia golek kepala. Di Slim River, kita ada kawan. Lama dah saya tak kontak dengan dia. Nama dia Kak Farida. Duduk di London 23 tahun Pak Mek. 23 tahun. Mengaji dengan Bilal Philip. Bilal Philip ni terkenal lah, orang putih kan. Ada buat dia punya madrasah apakah di London. Kak Faridah dengan satu family ni mengaji agama dengan Bilal Philip. 23 tahun Pak Mek. Pergi duduk di London, dapat agama di sana. Dia balik Malaysia lepas 23 tahun, dia kata dia tak boleh hidup. Dia kata Malaysia ni negara apa ni? Dia kata tak jumpa di London ni orang putih, orang kapiak nak cium tengah jalan ni, tak jumpa dia kata. Tapi turun di plaza-plaza kita, anak Melayu, bukan anak Hindu Paria ni, anak Melayu. Anak Melayu dengan isap okok, dengan peluk, dengan tak senonoh, dengan korang ajak, dengan biadab. Dia kata patut benda tu berlaku pada anak orang kapiak yang tak ada agama. Dia kata di London dia hormat kita. Dia hormat, dia servis kita, dia serve kita, dia hormat. Balik main tempat kita, anak kita, dia kata panggil macam tu. Dalam keluarga, Kak Faridah kata punya susah kita pakai tudung lagu ni, mereka punya cerca kita lah. Amboi hang sampai dalam rumah pun bungkus. Mana uban tak naik cepat. Ni semua bukan waling adik-beradik, buka lah. Kak Faridah kata lemah Ustaz. Kita ni kena pindah rumah Hasin. Bila kita pindah rumah Hasin, kita nak mai ziarah mereka ni, kita dah jadi tawak hati. Pasal apa tawak hati ni? Duk kena ayat bukan-bukan. Satu kalimah keluar mai kena kita melelong. Kena satu kalimah kita rasa macam nak pitam. 23 tahun dia kata saya duduk London. 23 tahun saya tak terima cercaan macam ni. Saya balik Malaysia lepas 23 tahun saya kena macam ni. Habis dia kata macam mana kita nak push Islam pada orang bukan Islam. Dia kata hang nak push apa kat dia? Hang nak push apa? Benda yang orang barat tak terima, kita baru terima. Orang barat dah buang dah benda tu. Kita pergi kutip. Kita kutip buat hiburan, kita kutip buat filem, kita kutip buat macam tu, kita kutip buat macam ni. Kita kutip. Makna dia kata kita tak tahu, saya tak tahu nak cakap Ustaz. Saya tak tahu nak cakap. Dia kata saya ni duduk di London, ada kawan dengan satu lawyer. Lawyer ni dia kata dalam setiap kes-kes dia punya kes, dia selalu akan petik 2-3 kata daripada Nabi kita. Macam mana Nabi letak sistem guaman tu, dia akan petik. Ini jangan cerita ke orang lah kan, cerita kita lah, dia beradik kita. Dia kata adik saya lawyer, adik perempuan saya lawyer. Kita cakap sikit aja kat dia, jangan tindas orang, jangan penanya orang,
Jangan buat masalah ke orang. Yang kita kata tu bukan benda dia buat. Kita cuma bagi tahu apa larangan-larangan agama. Zalim jangan. Itu larangan agama. Ambil kesempatan pada orang dalam dia susah, jangan. Ini batasan-batasan dia. Cakap macam tu ni semua orang boleh agree dengan kita, semua boleh setuju. Adik saya pakai tudung, Ustaz. Saya kata lawyer di London tak pakai tudung. Apa adik saya kata kat saya? Dia kata, Kak, kalau hang nak suruh aku buat benda tu semua, aku menjaga nasi lemak pun tak lepas. Bukan kata lawyer. Aku lawyer, hang nak suruh aku patuh benda tu semua, bukan kata sebagai lawyer tak boleh patuh. Aku sebagai penjual nasi lemak tepi jalan pun tak boleh patuh. Siapa tak tipu, dia kata. Siapa tak penanya orang. Kalau aku jadi lawyer, hang tak bagi aku buat benda tu semua, aku tak payah buka kauman. Kak Faridah kata kat saya, Ustaz, saya ingat saya kena balik London balik. Saya tak boleh hidup, Ustaz. Tapi saya duduk fikir mak saya ni, saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi kesian, Ustaz. Tapi hati ni tak boleh hidup dah. Lemah, Ustaz. Nak kena balik juga. Subhanallah. Anda tengok? Pak Mik boleh tengok? Macam mana kita ada cerita ni? Petunjuk Allah Ta'ala. Hidayah Tuhan. Orang boleh dapat petunjuk duduk di negeri kafir. Orang tak dapat hidayah duduk dalam dia punya kaum dia, persekitaran dia, environment dia, bi'ah dia tak dapat hidayah. Pasal apa, ikhwan? Hati dia tak terbuka, dia tak mau, dia tak mencari. Itu ada, Tuhan bagi depan mata. Kita kata, profesor daripada Thailand dia pergi seminar ke Riyadh, Saudi buat. Dia profesor berkenaan dengan kulit. Dia pakar, dia doktor pakar pasal kulit. Organ besar dalam badan ni kulit. Dia pergi satu seminar di belah Saudi, dibentangkan tentang apa-apa saintifiknya Quran ni dia buat keluar. Mungkin bahasa lah orang panggil sains lah kot. Berkeluar. Di tengah-tengah macam tu muktamar punya besar, dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata apa? Dia kata Quran sangat benar. Bila dia baca ayat Quran, Allah cerita bagaimana ahli neraka dibakar. Quran kata apa? Bila kulit mereka itu rosak habis, kami ganti dengan kulit yang baru. Habis jahanam dah, kami ganti dengan kulit yang baru. Dia, otak dia tak samalah macam otak kita. Itu bidang dia. Dia kata organ yang besar yang tutup badan manusia adalah kulit. Kulit ni terlampau sensitif dan sakit, dia kata. Macam mana Quran boleh gambarkan ahli neraka dibakar pada kulit. Tak sebut tulang, tak sebut isi, sebut kulit. Bila kena kulit, bakaran yang pertama kena kulit, manusia tak boleh duduk, dia kata. Sakit ni sampai ke dalam. Dalam muktamar tu dia setuju. Dan dia jadi orang Islam, profesor daripada Thailand. Bukan Gary Miller. Kan Gary Miller tu dia bab matematik. Ni Gary lain ni. Subhanallah. Tu petunjuk. Tu kata petunjuk. Benda tu duk ada. Dia langkah sikit, dia buka hati sikit, dia berkelak modal sikit. Tu Imam Syafi'i kata apa dia? Bila kita ni nak belajar, dia kata apa? Kena ada kesungguhan sikit. Kita kena berkelak modal sikit. Kita kena sabar dengan tulu zaman sikit. Kita kena dia kata, kita kena bersahabat dengan kita punya ustaz, mudaris kita sikit. Kita kena terima ilmu ni dia datang sikit demi sikit, kita mau terima. Bila kita boleh penuh package lagu ni, tak ada pasal Tuhan tak bagi kat kita, tak ada pasal. Tuhan bagi kat kita, Tuhan mesti bagi kat kita. Jadi ikhwatul iman, alhamdulillah ikhwatul iman, dengan kesimpulan yang penulis kita buat sebanyak 20 kesimpulan daripada kita baca yang berada pada muka surat 40 berapa itu? Muka surat 57. Dia menghimpunkan hadis-hadis kepada kita tentang kejayaan, tentang perintah, tentang kewajipan ikut Allah dan Rasul,
Dan ikut itu macam mana dia letak step pada kita. Kita start dengan akidah. Akidah kita bagi elok. Dalam bab akidah ni ada, dalam bumbung akidah yang besar ni ada bab tauhid. Ada bab tauhid. Islam ini, kepahaman dia, amalan dia, Islam itu dikatakan menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan tauhid. Dia package. Serah diri pada Allah dengan tauhid, dalam masa yang sama membebaskan diri daripada syirik. Wa bara'atu minasyirki ataupun wa khulusu minasyirik. Kita bebaskan diri dari syirik, kita membersihkan diri kita daripada syirik. Dia kena package, dia kena pergi serentak. Serentak pelajaran, pendidikan, dia pergi serentak. Di situ dia suruh kita bermula. Kemudian dia bagi pada kita dengan ibadah. Ibadah kita kepada Allah. Kita pakat-pakat tengok balik hadis-hadis Nabi. Nabi semayang, Nabi berudu, Nabi puasa. Ni bulan Rejab kan. Orang tua-tua puasa 1 Rejab sampai 30 Ramadan. 3 bulan. Dengan harapan itu ibadat. Dengan harapan bekai akhirat. Niat dia tak salah, harapan dia tak salah, cita-cita dia tak salah, semangat dia tak salah. Cuma tak melihat kepada apa yang Nabi bawa. Itu saja. Cantik dah niat kita buat ibadat, Tuhan terima. Oh, bukan semua orang ada semangat kuat macam tu. Imam Nawawi kritik siapa-siapa yang semayang 20 rakaat di awal Ramadan, Khamis yang pertama daripada bulan Rejab ni. Masuk Rejab, jumpa Khamis mula. Dia buat solat raghaib 20 rakaat macam sembahyang tarawih dengan fadilat tertentu. Imam Nawawi kritik, semoga Allah Ta'ala ini membinasakan pereka ibadat ini, dia kata, karena tidak pernah sabit daripada amalan Nabi. Nabi sambut bulan Rejab macam tu, tak pernah sabut, dia kata. Dia kritik. Tapi sebelum Nawawi ada orang buat, ada orang tulis kitab. Semangat dia nak ibadat itu betul. Kita tak boleh kata hang punya niat ni salah. Tak, betul. Cuma dia letak tempat tu. Maka kena melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan kitab kita kata apa? Masuk sikit muamalat kita. Muamalat dengan maknanya umum, perhubungan kita. Perhubungan kehidupan kita, akhlak kita. Ini termasuk dalam bab-bab yang mengelokkan kita dan mengelokkan mata orang tengok kita. Kita duduk depan cermin, kita rasa kita elok. Tapi orang tengok kita belum tentu sama macam kita tengok kita depan cermin. Kita pakai baju semua cantik, duduk depan cermin, kata comel dah. Orang kata awak radin hang ni. Awak perak sangat. Tengah kembang lagu ni hang bagi warna merah. Jadi kita tengok kan Nepal duk madah merah, dia bokot lagi kat atas, jalan pergi tunggu bas. Stokin merah, kasut merah. Dia tengok depan cermin tu comel dah. Tapi orang pula tengok dia. Oh, tak sesuai. Ya betul. Akhlak dia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita bergui dengan manusia, kita campur dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa innaka, ada taukid di situ. La'ala ada taukid lagi satu. Kemudian daripada jumlah khabariyah ayat itu ada lagi sikit taukid. Allah ikat sendi-sendi ayat tu. Punya nak bagi tahu, kata Nabi kita Muhammad ni, sesungguhnya engkau Muhammad tak main-main di atas khuluq, di atas akhlak, di atas perangai, kita kata, di atas kelaku-kelakar ni yang sangat azim, yang sangat mulia, istimewa, tak ada tolak banding. Dalam ayat lain dikatakan uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Tak ada dah di atas tu. Di atas tu Nabi ya, semua di bawah. Uswatun hasanah. Jadi ini semua dia buat kesimpulan kepada kita ikhwatul iman, betapa kita tidak ada alasan
bahawa Nabi Muhammad ini kita mesti turut dia dalam semua hal. Dalam semua hal. Saya teringat kawan kata kat saya, dia kata kat saya, dia kata, hang pernah fikir tak? Mana ada satu pemimpin boleh main cerita kat kita, nak potong kuku, nak cukur bulu ketiak, nak cukur bulu hari-hari. Siapa nak cakap tajuk tu, dia kata? Hang boleh fikir tak? Kan kita hebatlah. Ni hari ni saya nak ajak potong kuku macam mana. Orang nanti gelak pecah perut. Potong kuku pun nak ajak lah. Panjang potong ajak buat apa? Bulu ketiak panjang, kita rasa tak selesa, berpeluh semacam, potong lah. Dah, dia sebut. Kalau main kita, anak-anak, beranak kan, rambut keluar seorang, potong buat apa? Biar api taruh panjang terus. Tak, dia ajak cukup. Dia ajak, kata kekah ni, dia ajak. Cukup bagi botak, basuh kepala budak tu, nak buat apa? Boleh fikir benda tu. Benda-benda yang macam tu. Tapi benda tu adalah jalan hidup. Satu masa orang ingat, tanda kata orang tu nampak bijaksana, kuku panjang. Tengok duk masuk pelik-pelik dalam dunia ni kan. Benda pelik dalam dunia masuk dalam jurnal dunia ni, world journal tu kan. Misai sampai ke dagu. Nak minum air ni kena selak macam selak terai. Kuku tu panjang sampai berlipat. Dengan janggut dia ni, punya kuat ni, dia ikat tali, ikat dekat traktor, tarik traktor jalan. Ini semua orang hebat-hebat lah. Kan, boleh masuk heritage dunia ni. Ini semua orang boleh sponsor daripada dalam dunia. Tapi Nabi kata apa? Orang tak ada tamadun, orang tak ada akhlak. Nabi kata orang tak ada akhlak. Dan macam tu dia ajak kita. Jadi tak ada alasan. Seperti kata Haji Labu, no road and no jalan. Tak ada jalan dan tak ada road. Kecuali Nabi lah yang kita kena ikut supaya kita dapat kebaikan di sisi Allah. InsyaAllah ikhwatul iman, diberi masa kesempatan kita masuk perkara yang berikutnya, iaitu dalil-dalil ijma' yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kesepakatan mulut ummah ini. Kesatuan mulut ummah, terutama mulut para sahabat. Bagaimana mereka cerita dekat kita ikut Nabi itu yang selesai masalah semua. Akidah, ibadah, muamalah kita. Macam mana ijma' itu berlaku. Memerintah ikut Nabi ini, mesti ikut Nabi. Dalam akidah, tak boleh ikut orang lain. Akidah bukan benda yang baru kita nak kena reka, nak kena fikir, ni akidah apa nak pakai besok. Tak. Ibadat apa, ni nak buat sembahyang macam mana besok. Tak. Benda ni semua taufiqiyah. Allah Ta'ala dah tentu kerja kita itba' wa tauqif. Kita ikut, kita rasa puas dan selesa dengan apa yang ada. Kita yang kena wujud rasa tu. Puas, selesa ikut. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tak ada rasa sempit dada ni, tak ada rasa ralat hati, tak ada rasa seronok, rasa nak jadi orang Islam. Pasal tu bila Allah Ta'ala kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan sebagai orang Islam. Dia kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, kamu kena beriktisam dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian dia kata, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dikaitkan dengan kematian, dan mati dikaitkan dengan jalan Islam, dan dikaitkan dengan i'tisam, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Wala tafarraqu, jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai keluar daripada jalan ini. Kena pegang sungguh-sungguh. Nabi kata lan tadillu abadan. Pegang dua benda ni, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. InsyaAllah diberi masa
kesempatan sihat badan, kita boleh sambung perkara yang ketiga ini. Dalil-dalil ijma' memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, tanya doktor lah. Katanya saya. Tapi saya pun ada satu soalan nak tanya doktor. Iaitu tentang hadis Nabi sebut tentang wasilah ni. Orang yang sambung rambut itu dilaknat. Jadi saya tak faham. Orang Arab ni dia sambung rambut tu apa maksud dia? Dia sambung dengan bulu binatang ke? Dia sambung dengan rambut orang mati ke? Sampai Nabi kata dilaknat orang yang sambung. Jadi nak tahu yang kata orang Arab zaman jahiliah ni apa maksud dia, ataupun memang dah ada teknik tanam rambut daripada asal lagi ke? Nak tahu maksud dia wasilah itu apa dia. Yang tu soalan saya lah. Kalau sahabat semua ada soalan, tanya lain lah, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Subhanallah.